Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi washabihi wa man tabi'ahu wa man nasarahu wa wala. Alhamdulillah, pertamanya syukur kepada Allah Subhanahu wa taala dengan limpahan kurniaan dan rahmatnya pada kesempatan yang berbahagia ini dapat sama-sama kita duduk dalam majlis ilmu, dalam al-kuliah, dan tajuk kita pada kesempatan yang berbahagia ini adalah satu tajuk yang cukup rapat dengan kehidupan kita sehari-hari, iaitu hibah dan juga pewarisan harta. Saudara penonton yang saya sayangi dan saya doakan dengan kebaikan sekalian. Okey, sebelum kita pergi lebih jauh lagi, mari kita lihat dulu sebagai mukadimah dia, apakah pengurusan harta dalam Islam, supaya kita dapat tengok manakah kedudukan hibah ini dalam sebuah pengurusan harta. Pengurusan harta ada 7 fasa dia. Jom, mari kita lihat saya punya kertas di sini. Jadi 7 fasa pengurusan harta dalam Islam. Jadi fasa yang pertama ketika lahir. Ketika kita lahir dulu, kita tak ada harta. Kita tak ada kemampuan, kita tak dapat melahirkan harta. Maka ketika itu, sedang penonton sekalian, daripada mana datang keperluan-keperluan kita, kecukupan keperluan kita, ataupun kita punya nafkah. Nafkah datang daripada ayah kita, daripada wali kita. Ini jadi maknanya ketika kita lahir, fasa pertama kita tidak ada lagi kemampuan. Ketika itu nafkah adalah daripada wali ataupun bapa kita. Dan kalau bapa tak mampu ataupun wali kita tidak mampu, maka tanggungjawab membiayai kita itu jatuh kepada Baitul Mal Muslimin. Baitul Muslimin iaitu satu keadaan orang bayar zakat, orang bayar wakaf dan sebagainya, maka Baitul Mal Muslimin akan membantu orang-orang yang susah, yang tidak mampu untuk membagi nafkah untuk keluarga dan anaknya. Ini fasa pertama, ketika itu kita tidak ada apa-apa kemampuan untuk melahirkan harta. Okey, fasa yang kedua. Fasa kedua pengurusan harta dalam Islam adalah pembinaan harta. Okey, jadi ketika itu kita letaklah mungkin umur kita 20 tahun. Kalau belajar tu mungkin dah sampai habis kita belajar, dah ada kekuatan untuk bekerja. Jadi Islam mengajarkan kepada kita bagaimana cara untuk melahirkan harta. Jadi melahirkan harta ada beberapa cara, antaranya al-amal. Al-amal tu dengan jalan kita bekerja. Iaitu menggerakkan tulang 4 kerat kita. Sebab itu dalam Islam kita sangat-sangat digalakkan untuk rajin, dan benda-benda malas adalah satu benda yang maknanya perangi dalam Islam. Al-amal, bekerja. Ataupun al-bai'. Al-bai' ni mana jual beli, kalau bahasa kita sekarang atau budak kita sekarang sebut bisnes lah ya. Bisa kecil-kecil ke online ke dan sebagainya. Ini cara Islam mengajar kita untuk melahirkan harta dengan jalan al-bai', iaitu dengan cara jalan kita berniaga. Ataupun al-musyarakah. Musyarakah ni makna perkongsian. Maknanya saya ada modal, kawan saya ada modal, maka kita sama-sama, maka kita buatlah satu perkongsian untuk buat satu perniagaan, maka nanti keuntungan kita bagi antara kita. Ataupun cara melahirkan harta diajar dalam Islam, iaitu dengan jalan al-mudarabah. Mudarabah ni bagaimana pula? Satu orang dia ada modal, satu orang lagi tak ada modal, tetapi satu orang lagi dia ada kepakaran sesuatu perkara itu. Dia tak ada keluar satu sen pun. Jadi kepakaran itu dinilaikan. Mungkin kepakaran saya membuat satu benda itu 40%. Maka orang ini mengeluarkan 60%, digabungkan 100%, maka jadi dia satu perniagaan. Dan al-murabahah. Murabahah ni sama-sama kita keluarkan, sama-sama untung, sama-sama rugi, pembahagian di itu. Jadi ini mana Islam mengajarkan kepada kita cara kita, maknanya fasa kedua pembinaan harta. Jadi maknanya dalam Islam kita diajar supaya bagaimana kita untuk mencari harta itu, sama ada dengan jalan kita jual beli, kita bekerja, ataupun musyarakah, mudarabah ataupun murabahah. Ibu-ibu, kakak, tuan-tuan muslim-muslimat yang saya sayangi dan saya doakan kebaikan sekalian. Okey, jom kita pergi pada yang ketiga. Yang ketiganya fasa dalam menghindari harta haram. Okey, harta haram ni tak banyak sebenarnya. Tapi kenapa ramai orang yang suka mencari harta haram? Itulah syaitan ataupun bisikan-bisikan syaitan. Apa antara harta haram? Antaranya al-sirku. Sirku ni mencuri. Kita mencuri kan. Antaranya yang kedua adalah ghasbu. Ghasbu ni rampas harta orang lain. Rampas tanah, begitu rampas harta orang lain dan sebagainya. Antaranya benda yang haram adalah al-rashwah. Rashwah ni bahasa Arab. Rasuah lah. Satu orang bagi rasuah, satu orang ambil untuk kepentingan dia. Haram hukum dia. Antaranya adalah al-maisir. Maisir ni perjudian. Jadi maknanya kita terlibat, seseorang tu terlibat dengan judi, pertaruhan dan sebagainya. Antara lain adalah luqatah al-haram, barang jumpaan yang haram. Kalau kita menemui satu barang jumpaan, maka kita kena isytihar.
kan, lepas setahun. Kalau dalam mazhab Asy-Syafi'i, maka harta itu akan jadi milik kita. Barulah kita boleh menguruskan harta itu, nak sedekah masjid ke sebagainya. Kadang-kadang hari ini ada orang yang dia jumpa harta terus bagi masjid. Dia tak boleh terus bagi sebab itu bukan hak dia. Dia kena isytiharkan dulu. Antara adalah haram al-bai' atau al-bai' haram, iaitu jual beli yang haram. Contoh jual beli haram apa? Contoh kita menjual beli barang-barang yang dilarang dalam Islam, yang memudaratkan dan sebagainya. Dan antara lain adalah al-ihtiqar. Al-ihtiqar iaitu monopoli barang-barang keperluan asas. Contoh katakan satu orang dia simpan barang keperluan. Kalau di konteks dalam negara kita, contoh kan ada orang yang jual beras contohnya. Dia sorok beras untuk harga naik, nanti ketika dah naik baru dijual. Maka itu dipanggil ihtiqar ataupun monopoli, maka haram hukum dia. Jadi maknanya fasa ketiga yang kita kena tahu adalah menghindari harta haram. Fasa yang keempat, sedang penonton yang saya sayangi dan saya doakan yang kebaikan sekalian, iaitu ketika nak mencari harta. Okey, kita dah boleh cari harta, digalakkan, diajar untuk cari harta. Tadi al-bai' berniaga ke, bekerja dan sebagainya, dan kita diajar untuk menghindarkan harta-harta haram. Kemudian ada yang dipanggil sebagai instrumen sokongan. Instrumen sokongan ni apa? Tengah nak mencari harta, tiba-tiba nak tombang. Mungkin macam nak rugi macam mana? Maka ada instrumen sokongan bagi seseorang itu, dia memperkukuhkan lagi ketika dia mencari harta. Apa antaranya? Antaranya takaful. Takaful ni dalam bahasa sekarang insurans lah. Dan kalau kita lihat, takaful pertama yang wujud adalah pada zaman Sayyidina Umar radhiyallahu anhu wa arda. Ketika Sayyidina Umar mengutuskan para ahli perniagaan, mereka balik, mereka bawa harta, ada satu tabungan. Di tabungan ni buatannya apa? Tabungan ni mana-mana kawan-kawan mereka ahli perniagaan yang mungkin kena rompak, kapal mereka pecah maknanya di tiup taufan dan sebagainya, diambil daripada tabungan ini, diberikan kapal baru. Dibelikan kapal baru, tujuannya apa? Dia ni orang berniaga, dia pandai berniaga, biar dia berniaga. Jadi kalau dia balik nanti dia akan bagi wakaf, sedekah dan sebagainya. Jadi ini antaranya sistem instrumen sokongan. Antaranya ar-rahnu. Ar-rahnu ni gadaian. Ada harta, dah kumpul harta, tengah-tengah mungkin tak berapa bagus, maka dia menggadai. Antaranya al-qardu. Al-qardu iaitu pinjaman. Dan ada sistem pinjaman yang diajar dalam Islam. Itu fasa yang keempat. Mari kita lihat fasa yang kelima dalam harta. Okey. Fasa yang kelima dalam harta adalah setelah dapat harta, ada benda yang wajib kita kena tunaikan. Bukan dapat harta, kita rasa ini harta kita punya semua. Apakah antara harta yang wajib ditunaikan? Mesti kita tunaikan. Antaranya zakat. Zakat kena bayar, kena kira. Sebab itu kan, ibu-ibu, kakak, sedang penonton yang saya sayangi sekalian kan. Saya pernah satu hari orang bertanya kepada saya. Dia kata, Ustaz, Islam tak pernah ajar saya cari harta, tiba-tiba nak kutip zakat. Kena bayar zakat. Mana boleh macam ni, Ustaz? Sebenarnya orang ini dia tak faham tentang pengurusan harta yang diajar dalam Islam. Dia hanya cerita fasa-fasa yang kelima. Sedangkan fasa 1, 2, 3 dan 4 ada cerita macam mana nak mencari harta. Okey, antara lain harta yang wajib ditunaikan adalah hutang. Hutang wajib dibayar walaupun tidak dituntut. Antara lain adalah nazar, iaitu nazar satu orang dia berkata, kalaulah anda kata aku boleh menunaikan itu dan ini, maka aku akan maknanya membayar satu contoh bagi kenduri ke apa ke, itu wajib ditunaikan. Antara nafkah. Ini patah balik kepada fasa pertama, nafkah. Nafkah isteri, nafkah anak, dia wajib ditunaikan. Kalau orang dah ada harta, wajib ditunaikan semaksimal yang dia mampu. Okey, kemudian pengurusan harta pada fasa yang keenam, harta yang sunat pula. Okey, kita tadi dah ada satu harta, kemudian ada harta yang wajib kita tunaikan. Okey, jadi ada harta yang sunat pula kita tunaikan. Apa harta yang sunat kita untuk kita membelanjakannya? Antaranya adalah hadiah. Kita bagi hadiah. Okey, antaranya adalah hibah. Ini baru masuk tajuk kita supaya kita faham tajuk kita ni berada dalam fasa mana ketika kita membicarakan mengenai hibah. Ada orang cakap mengenai kita kena hibah. Okey, dalam pengurusan harta dia dalam fasa yang keberapa? Dia fasa yang keenam, yang sunat, iaitu hibah. Antaranya infak. Infak ni kita memberikan harta kita untuk sesuatu tujuan yang bagus dengan tujuan agama. Antaranya sedekah.
Kan? Sedekah ni kita berikan harta kita kepada orang yang memerlukan. Okey, ada orang bertanya kepada saya, Ustaz, apa beza hibah, apa beza sedekah? Okey, sedekah benda yang lebih umum lagi. Kita tak kenal orang itu, kan? Hibah kita kenal orang itu, siapa yang kita nak bagi, kan? Begitu juga apa beza dengan infak? Infak kita tak kenal ke, kita kenal ke, kita beri infak untuk pembangunan madrasah, sekolah, masjid dan sebagainya. Kan? Apa beza hadiah? Hadiah dia ada unsur kasih sayang. Itu beza dia. Kan? Hibah tidak semestinya. Tapi hadiah ada unsur kasih sayang. Mana kita kenal lah. Ada unsur ukhuwah Islamiah itu. Ini antara perbezaan-perbezaan. Dan yang terakhir, yang ketujuh, fasa yang ketujuh, iaitu ketika seorang itu nak meninggal, maka ketika itu ada sistem dipanggil wasiat ataupun faraid. Jadi ini 7 fasa pengurusan harta dalam Islam. Jadi hari ini tajuk kita adalah satu tajuk mengenai hibah dan juga maknanya wasiat ataupun pengurusan harta dalam Islam itu. Maka di mana kedudukan dia? Sebenarnya dia adalah kedudukan yang bahagian-bahagian akhir dalam pengurusan harta. Tuan-tuan, ibu-ibu, kakak, sidang penonton yang saya sayangi dan saya doakan yang kebaikan sekalian. Jadi melihat dalam mengenai pengurusan harta dalam Islam ni, saya dapat simpulkan bagi mukadimah ini, iaitu Islam agama yang mengajar kita mencari harta dan bagaimana menguruskannya dengan baik. Sebab kalau kita tidak diajar mencari harta, bagaimana kita nak mencari harta dan memegang harta itu untuk memakmurkan muka bumi sesuai dengan tugasan kita sebagai khalifah di muka bumi ini. Dan kalau dah ada harta, diajarkan kita bagaimana cara menguruskannya dengan sebaik-baiknya. Ini antara yang menarik dan yang baiknya ajaran dalam Islam itu. Kerana apabila kita tahu mencari harta, kemudian kita pandai menguruskannya, maka kita adalah orang yang dapat menguruskan kehidupan kita dengan baik. Alhamdulillah, bersyukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala, kita tadi telah bincang mengenai 7 fasa pengurusan harta dalam Islam. Dan Islam adalah satu agama yang mengajarkan secara detail daripada kita lahir sampai kita meninggal, macam mana cara nak menguruskan harta. Dan kalau kita menuruti apa yang Islam ajar 7 fasa tadi, kita akan nampak bagaimana pentingnya pengurusan harta dalam Islam ini. Saudara penonton yang saya sayangi dan saya doakan yang kebaikan sekalian. Okey, mari kita fokus sekarang mengenai hibah. Jadi, hibah ni dalam fasa ke-6 pengurusan harta. Bila satu orang itu ada harta sekarang ni, benda-benda wajib, fasa ke-5 dia telah tunaikan. Zakat dia, nafkah dia, hutang, kalau ada nazar dia telah tunaikan. Sekarang ada harta. Dan harta ni yang banyak ni nak buat apa? Dan Islam ajarkan cara pengurusan harta yang bagus. Antaranya adalah dengan sedekah, ataupun hadiah, ataupun infak, ataupun hibah. Soalannya sekarang adalah, siapakah golongan yang penting untuk memahami hibah ini? Okey, siapakah golongan yang agak penting memahami hibah ini? Siapakah mereka? Siapa-siapa pun, orang-orang Islam yang nak menguruskan harta, kerana orang yang apabila sesuatu harta itu dihibahkan, maka harta itu akan terkeluar daripada senarai harta yang akan difaraidkan ataupun wasiat. Jadi mana-mana perkara-perkara harta berkaitan wasiat, berkaitan faraid akan terkeluar jika kita telah menghibahkan satu harta kepada seseorang. Okey. Kemudian, kalau macam tu, kenapa tidak faraid saja? Ataupun kenapa tidak kita wasiatkan saja harta kita? Kenapa kita nak perlu hibah? Okey. Jadi hibah ini perlu, terutamanya yang pertama, bagi siapa-siapa yang tidak ada anak. Kita kahwin, kita tak direzekikan dengan ada anak. Maka kalau meninggal, maka harta itu akan jatuh pentadbirannya kepada orang-orang yang mungkin telah ditetapkan di dalam ilmu faraid, dan mungkin sebahagian besarnya akan pulang kepada Baitul Mal Muslimin. Jadi maknanya orang yang tak ada anak, maka sebelum dia meninggal, untuk mudah pengurusan hartanya, dia menghibahkan awal-awal.
Dia punya harta hibah itu, harta yang ingin dihibah itu kepada siapa. Okey, itu yang pertama, orang yang tidak ada anak. Yang keduanya siapa? Iaitu orang yang hanya mempunyai anak perempuan saja. Kenapa anak perempuan saja? Kerana orang yang mempunyai anak perempuan sahaja, ketika katakanlah dia meninggal, maka pembahagian faraid dia akan menjangkau. Anak perempuannya tidak akan dapat satu bahagian yang agak banyak. Ada kiraan dia. Sebab kita tidak bicara mengenai cara mengira faraid di sini, tapi maknanya pendekkan cerita, anak perempuan itu hanya dapat sebahagian kecil saja daripada hartanya. Maka kepentingan hibah adalah dia ada harta. Dari awal lagi, ketika dia hidup lagi, dia bagi kepada anak perempuannya itu. Maka harta itu terkeluar daripada senarai harta yang akan difaraidkan ataupun diwasiatkan. Okey, yang ketiganya siapa? Iaitu orang yang tidak mempunyai anak tetapi dia mengambil anak angkat sejak kecil lagi. Dijaga anak ini, dipelihara anak ini seperti anak sendiri. Tapi kalau anda kata tiba-tiba dia meninggal, daripada sudut pembahagian harta secara faraidnya, anak ini tidak akan dapat bahagian harta daripada ibu ataupun ayah yang bukan ayah kandungnya ini. Maka pembahagian itu dia ada cara pembahagian dia, mengikut faraid yang telah ditetapkan bahagian-bahagiannya ini. Maka cara mana untuk seseorang itu memberikan hartanya kepada anak yang dijaga sejak kecil, iaitu anak angkatnya itu, iaitu dengan cara kita berhibah, dengan satu hibah kepada seseorang itu. Ibu-ibu, kakak, tuan-tuan, sedang penonton yang saya sayangi dan saya doakan dan kebaikan sekalian. Okey, antara lain apa antara lain? Antara lain, kalau orang yang mungkin mempunyai tuntutan harta yang lain. Jadi sebagai contoh, katakan jadi satu orang yang mempunyai lebih daripada 2 orang isteri, ataupun mungkin ada tuntutan-tuntutan yang mungkin dia tak perasan, ujung tuntutan-tuntutan yang kemudiannya dihibahkan harta ini awal-awal kepada orang yang ingin dihibahkan itu. Mari sekarang kita tengok syarat-syarat hibah itu berlaku. Mari kita lihat. Jadi maknanya kita boleh terfikir, macam mana cara nak menghibah ni kan? Minat ni nak dengar cara nak menghibah macam mana? Macam mana cara nak memberikan harta ni supaya mudah untuk kita menguruskan yang bukan daripada sistem faraid ataupun wasiat. Macam mana cara dia? Mari kita lihat. Jom kita lihat kita punya perkongsian kat sini. Okey. Rukun dan syarat hibah. Rukun dan syarat hibah itu ada 4 perkara. Okey. Yang pertamanya dipanggil al-wahib. Al-wahib iaitu orang yang memberi hibah. Orang yang memberi hibah, dia nak menghibahkan harta dia. Okey. Al-wahib ataupun orang yang nak memberi hibah ni, apa syarat-syarat dia? Yang pertama sekali, harta tu memang harta dia. Tak boleh tiba-tiba harta pak sebelah tu dia kata aku nak bagi kau harta. Okey. Mana harta tu? No, harta pak cik sebelah tu. Dia tak ada kena-mengena dengan harta tu, tak bolehlah dia nak menghibah harta tu. Janganlah pandai-pandai nak menghibah harta orang lain. Dia syarat dia al-wahib, mestilah harta tu harta dia. Okey. Kemudian apa syarat-syarat lain? Syarat-syarat lain adalah al-wahib ini harta tu dipanggil milkutam. Milkutam tu mana milik penuh, memang ada kat tangan dia. Kalau anda kata harta tu ada kat tempat lain, tangan orang lain, contoh dia kata macam inilah, okay, saya nak menghibahkan saya punya duit lah dia, duit saya ni, tapi duit saya ni orang curi. Kau mana-mana cari kat sana, kalau kau dapat duit tu semua kau punya. Maka tak boleh nak sebut begitu, sebab dia bukan milik utam, dia bukan milik penuh dia. Dia mesti harta itu milik penuh yang bawah jagaan dia, barulah al-wahib atau syarat al-wahib itu sah bagaimana dia nak membuat sesuatu hibah itu. Dan sudah tentulah kalau dalam Islam harta itu adalah harta yang halal. Tak boleh nak menghibahkan harta yang haram, ya. Maka tidak sahlah benda itu, sebab benda-benda haram, benda-benda yang tidak boleh nak diwariskan atau tak diberi kepada orang lain, ya. Itu antara syarat-syarat al-wahib. Al-wahib itu orang yang nak memberi harta hibah itu. Okey. Kemudian penerima hibah. Disebut istilah bahasa Arab ya, bahasa Melayu pun tak apa, kita guna penerima hibah kan, ataupun al-mauhubulahu. Al-mauhubulahu ni iaitu orang yang menerima harta hibah itu. Okey. Orang yang menerima harta hibah itu pertama sekali dia mesti orang yang boleh memahami. Sebab itu kalau dia kata kita nak bagi harta hibah ni kepada anak angkat kita. Anak angkat tu baru umur 2 bulan. Dia pun tak faham apa harta itu. Okey,
Jadi macam mana maka kita boleh mewakilkan kepada penjaga anak itu. Jadi kalau anda kata kita ada anak, mungkin kita bagi itu wakilkan kepada mak isteri kita lah, ataupun maknanya mak angkat dia ni lah. Ataupun kalau kita sebagai ibu angkat, kita wakilkan kepada suami kita ataupun ayah angkat ini. Maknanya dia adalah orang yang maknanya memahami. Kalau tak memahami apa itu berhibah tu, dia boleh untuk mewakilkan kepada penjaga kepada anak ini. Ini dipanggil penerima hibah. Okey. Kemudian harta yang ingin dihibahkan. Okey, harta yang ingin dihibahkan mestilah harta itu adalah harta yang halal. Macam tadi ada kat tangan dia kan, milik hutam. Begitu juga harta itu adalah harta yang maknanya boleh dibahagikan. Okey, kalau anda kata gini, dia panggil gharar. Gharar ni uncertainty ataupun tak tahu. Contoh macam gini saya nak hibah pada awak saya ada kapal dulu tenggelam kat laut sana tu kan. Ada banyak emas tu. Kau carilah kat mana latitude ke, dia punya koordinat ke, entah bapak pun tak ingat. Tapi kau carilah kat laut-laut sana tu kan. Tak boleh so rasanya harta yang nak dihibahkan itu. Okey. Dan wujudnya ijab, akad dipanggil akad. Akad ni maknanya ijab dan kabul. Mana ijab dan kabul maknanya katakan seseorang itu okey, saya menghibahkan harta ini kepada awak. Orang itu, saya terima harta ini. Ini itu pun kena tahu harta itu apa. Sebagai contohnya, katakan saya ada sebidang tanah. Okey? Dan sebenarnya banyak lagi tanah-tanah yang lain. Maka dalam akad itu, okey, saya nak menghibahkan mengenai tanah ini. Maka ini tu mana? Ini tu adalah tanah yang memang kita tahu. Taklah macam anak tu katakan saya nak menghibahkan anak ni pada pemikiran anak itu 100 ekar ni. Padahal kita bagi 1 ekar saja. Jadi maknanya akad ijab kabul tu jelas. Okey, saya nak menghibahkan tanah ini yang ini ni. Jadi taklah nanti maksudnya berlaku perselisihan dalam maknanya mentaksirkan harta tu yang mana. Ini anak tu punya okey, saya terima ayah mana hibah ini. Saya terima. Jadi maknanya ada ijab dan juga kabul. Ada akad dia. Ada akad dia. Okey. Jadi maknanya jadi kita tak boleh nak sebagai satu kefahaman yang pandai-pandai kau faham lah maksudnya katakan ini banyak berlaku, apa dia? Okey. Jadi maknanya banyak berlaku daripada sudut apa? Anak tu yang menjaga mak dia. Tiba-tiba mak meninggal. Jadi maknanya faham lah mak ni bagi rumah dekat saya, contoh kan. Jadi maknanya tak ada ijab kabul. Tak ada akad itu. Maka taklah dikatakan satu pemberian atau satu hibah itu satu hibah yang berlaku transaksi ataupun berlaku ataupun sah hibah itu. Dia mesti kena ada ijab dan kabul ataupun kita sebut sebagai akad yang sah di dalam pemberian harta hibah itu. Alhamdulillah kita sedang bicarakan mengenai hibah dan juga pewarisan harta. Tadi kita dah kongsikan mengenai bagaimana pengurusan harta dalam Islam ada 7 fasa dia. Kemudian kita cerita mengenai syarat-syarat kalau kita nak buat hibah. Okey, kita bahas sikit lagi mengenai hibah ni. Okey, apakah jenis hibah? Okey. Yang pertamanya ada dipanggil hibah mutlak. Hibah mutlak ni macam mana? Iaitu satu orang bagi kepada seorang dan habis. Dah tak ada dah hubungan antara al-wahib dan al-mauhubu lahu. Maknanya hubungan antara pemberi dan juga yang menerima. Hubungan di sini bukanlah mana hubungan persaudaraan ataupun ukhuwah Islamiah, mana hubungan harta itu. Maknanya seorang dia bagi kepada satu orang. Contoh kata dia bagi kepada orang yang dikenal. Contoh hari ini ada orang yang okeylah kita kawan baik kan. So saya hibahkan pada awak sekeping tanah saya. Maknanya hubungan harta tu dah tak ada kena-mengena dengan al-wahib ataupun orang yang memberi hibah itu. Yang keduanya dipanggil hibah bersyarat. Okey, hibah bersyarat ni ada 2 jenis. Satu dipanggil umrah. Umrah ni pada perkataan umur, iaitu satu orang memberi hibah kepada seseorang. Tapi dia bagi syarat. Apa syarat dia? Iaitu hari ini saya memberikan rumah ini kepada awak. Okey. Tetapi selagi mana saya hidup, itu bagi umrah bersyarat umur. Umrah ni hibah secara terikat kepada umur. Selagi mana saya hidup,
maka harta ni adalah maknanya awak tak boleh nak ambil lagi. Saya nak duduk rumah ni dan sebagainya. Ini dipanggil hibah umrah. Maksudnya hibah berkaitan umur orang al-wahib, orang yang memberi. Okey, hari ni mas mak ni kau ambil lah. Tapi selagi mana mak hidup, maknanya mak pakai dulu. Besok kalau mak dah meninggal, maka kau ambil lah. Maknanya dia dah hibah awal-awal, tapi berkaitan dengan umur mak itu. Itu dipanggil hibah umrah. Okey. Kemudian hibah bersyarat ni ada yang dipanggil sebagai hibah rukbah. Hibah rukbah ni macam mana? Okey. Hibah rukbah ni fokus kepada harta itu pula. Okey, macam mana cara dia? Contoh, okey, katakan al-wahib. Al-wahib ni pemberi hibah. Dia bercakap dengan al-mauhubu lahu, iaitu orang yang diberi. Okey, dia kata macam ni. Okey, saya nak bagi rumah ini kepada awak lah ya. Okey, cumanya kalau ada kata awak meninggal dulu, maka rumah ini akan balik pada saya. Itu dipanggil bersyarat secara rukbah. Maknanya saya nak bagi rumah ni pada awak, tapi kalau awak meninggal dulu, dia akan balik pada saya. Supaya apa? Supaya saya nak bagi pada awak sebab saya kenal awak. Saya suka awak. Tapi kalau anda kata saya tak kenal keluarga awak. Jadi kalau anda kata harta ni, maknanya kalau awak meninggal, tiba-tiba harta ni akan jadi bahagian daripada harta faraid. Maka saya tak kenal keluarga awak. Jadi kalau anda kata sekali yang dapat faraid itu orang-orang yang saya rasa macam tak sepatutnya harta ni dapat kat macam ni. Jadi saya nak bagi, dan kalau awak meninggal dulu, harta ni balik pada saya. Ini dipanggil jenis hibah yang kedua, iaitu hibah bersyarat. Jadi kita syarat sama syarat tu umur, atau hibah umrah, ataupun dipanggil hibah rukbah. Umrah tu umur pada al-wahib yang memberi. Kemudian hibah rukbah ni iaitu berkaitan harta itu akan patah balik kepada yang memberi kalau orang yang diberi itu dia meninggal dulu. Okey. Dan yang ketiga kita panggil sebagai hibah amanah. Okey. Hibah amanah ni apa? Kita memberi sesuatu hibah kepada seseorang yang pemegang amanahnya dipegang. Okey. Jadi hibah amanah ini diberikan kepada satu orang yang orang itu memegang amanah. Sama ada di institusi. Ini banyak kadang-kadang. Banyak institusi yang membuat perkhidmatan. Perkhidmatan apa? Perkhidmatan hibah amanah. Di mananya diamanahkan kepada institusi ini yang menguruskan hibah ini. Ketika orang ni meninggal, al-wahib meninggal, baru diberi kepada al-mauhubulah tadi. Sama ada institusi, orang yang dihormati, orang yang disegani, orang yang faham. Maknanya dia hanya sebagai pemegang amanah saja kepada harta ini. Jadi ini jenis hibah. Sebab kadang-kadang ada orang berkata, macam mana Ustaz? Saya nak bagi hibah ni kepada anak saya. Tapi nanti kalau saya bagi hibah rumah ni pada anak saya, dia jual Ustaz rumah ini. Jadi mana kalau kita hibah mutlak, itu memang dah tak ada kena-mena harta tu dengan kita, dan barangkali berkemungkinan anak tu pening kepala, dia pun jual rumah yang kita sayang ini. Tapi kalau kita buat hibah bersyarat, maknanya hibah ini selagi mana mak ada, maka kau tak boleh harta ni, maknanya mak yang akan jaga. Maka itu benda yang paling maknanya mudah untuk kita berhibah. Jadi akhirnya kita tak rasa takut. Nanti gelang-gelang dah lah aku beli susah-susah kan. Bagi pada anak tu pening nak berniaga apa, maka dia pun jual emas ni kan. Sedangkan emas tu kita sayang. Maka kita boleh buat hibah bersyarat, ataupun kita boleh amanahkan hibah kita kepada pemegang amanah, sama ada orang ataupun institusi. Institusi yang sekarang banyak yang membuat pengurusan hibah ini. Sedang penonton yang saya sayangi dan saya doakan kebaikan sekalian. Okey, kemudian bolehkah hibah ini dicabar? Bolehkah hibah ini dicabar? Jawapannya boleh. Okey, sebagai contoh, katakan satu orang anak, dia duduk bersama ibu dia. Maka ibu dia berkata, okey, harta ni mak kau jaga mak. Lepas tu mak sakit ni, maka harta ni kau punya lah ya. Kau punya harta ni. Okeylah mak, saya terima harta ni. Mana berlaku tak empat-empat syarat ini? Iaitu orang yang bagi hibah, orang yang menerima hibah, harta, hibah itu dan juga akad. Mana berlaku? Maka hibah itu sah. Tiba-tiba mak meninggal. Maka mak meninggal, adik pun cakap, okey, maknanya mak ni bagi dah rumah ni pada saya. Maka dicabar hibah itu. Maka hibah itu boleh dicabar. Sebab tidak ada saksi. Tidak ada saksi yang menyaksikan itu. Sebab itu praktikalnya sekarang ini, kalau kita nak buat hibah, maka buatlah satu catatan. Bertulis, kemudian datangkan saksi yang menyaksikan peristiwa hibah itu, kemudian boleh
buat mati stamp ke, ataupun boleh didaftarkan maknanya ke mahkamah syariah sebagai pengetahuan bahawa harta ini telah dihibahkan kepada seseorang. Jadi kita kongsikan sekarang pula iaitu pewarisan harta pula. Okey. Pewarisan harta ni iaitu fasa yang ketujuh. Jadi kita dah bincang 7 fasa harta dalam Islam. Pewarisan harta adalah fasa yang ketujuh, iaitu apabila seseorang itu nak meninggal. Maka macam mana cara dia menguruskan hartanya? Dengan 2 cara. Sama ada yang pertamanya dengan jalan wasiat, ataupun yang keduanya dengan jalan faraid. Faraid ni iaitu pembahagian harta menurut bahagian-bahagian yang telah ditetapkan oleh syarak. Okey, mari kita pergi pada wasiat. Okey. Saya nak buat satu contoh. Okey. Ada satu orang anak. Maka anak ini duduk dengan ibu dia. Okey. Anak ni, ibu dia berkata, okey, mak ada tanah. Okey. Jadi mak nak bagi tanah yang ini pada engkau. Kan? Jadi anak yang depan ni pun kata, okey, mak terima kasih mak, mudah-mudahan menjadi jariah pada mak, saya terima tanah ini. Maka tanah ini tadi itu telah berlaku hibah daripada ibu kepada anak A. Kemudian mak ni berpesan, okey, tanah yang ini pula nak bagi pada adik engkau. Tanah ini pula nak bagi pada adik engkau. Okey? Macam mana keadaan ini? Okey? Jadi mak yang berpesan kepada anak pertama berlaku hibah. Tapi mak berpesan kepada anak kedua tidak berlaku hibah. Itu hanya wasiat dipanggil. Wasiat. Jadi maknanya pengurusan harta yang seterusnya adalah wasiat. Okey? Jadi maknanya wasiat adalah satu pesanan seseorang kepada orang yang ingin diberi wasiat ataupun apa yang nak diberi, nak ditransfer ataupun nak dipindahkan hartanya kepada seseorang itu dengan jalan dia berpesan. Okey? Dan wasiat ini pertamanya dia ada 3 syarat. Ni kita kena faham dulu. Ada 3 syarat berkaitan wasiat. Wasiat adalah satu benda yang sangat digalakkan dalam Islam. Terutamanya kalau kita nak musafir. Jauh-jauh pergi ke mana kan. Nak pergi haji ke apa semua. Sebab kita tak pernah tahu apa yang akan berlaku. Maka pesanan-pesanan itu dipanggil wasiat. Istilah dalam bahasa Arab, wasiat adalah pesanan-pesanan. Tapi dalam sudut syarak, wasiat adalah satu benda yang mengikat kepada perpindahan harta daripada seorang kepada seorang itu. Okey. Wasiat ada 3 syarat dia. Yang pertamanya, wasiat tidak boleh kepada orang yang bukan Islam, bagi harta orang Islam. Sebagai contoh, katakan satu orang Islam, dia berwasiat hartanya itu nak diberi kepada orang bukan Islam. Maka dalam pengurusan harta Islam, tidak boleh harta itu dipindahkan kepada orang Islam. Maknanya wasiat itu tidak sah ataupun tidak terpakai. Itu syarat yang pertama bagi wasiat. Okey. Yang kedua, syarat kedua bagi wasiat. Syarat yang kedua bagi wasiat, wasiat ini tidak boleh ataupun pesanan ini tidak boleh, wasiat ini tidak boleh diberikan kepada orang yang ada bahagian dalam faraid. Jadi maknanya contoh tadi, macam contoh saya bagi contoh tadi, katakan satu orang itu dia berwasiat, okey, saya wasiatkan tanah saya itu kepada engkau wahai anak sulung saya, maka wasiat itu tidak sah. Sebab apa? Anak sulung dia adalah orang yang ada bahagian faraid itu. Maka dia tidak sah. Okey. Dan yang ketiganya, wasiat tidak boleh lebih 1/3. Itu 3 syarat mengenai wasiat. Ini maknanya apabila wasiat ini telah berlaku, maka bagusnya praktis sekarang ni sama juga. Wasiat yang kita nak buat, maka kita boleh tuliskan, datangkan saksi, daftarkan di mahkamah syariah supaya ada bukti dan juga catatan di mahkamah syariah. Sebab nanti apabila meninggal seseorang itu, maka nasihat daripada mahkamah syariah akan diperlukan untuk pembagian harta. Di mana apabila ada catatan secara bertulis, didaftarkan pula, jadi maknanya senang untuk pembahagian harta secara wasiat itu. Dan ada juga kadang-kadang institusi-institusi yang menguruskan harta maknanya wasiat ini,
maka boleh juga kita menghubungi harta institusi-institusi ini untuk kita maknanya menguruskan harta sebagai wasiat ini. Ibu-ibu, kakak, tuan-tuan muslimin dan muslimat yang saya sayangi dan saya doakan yang kebaikan sekalian. Okey, dan bab yang terakhir dalam pengurusan harta iaitu berkenaan dengan faraid, iaitu harta yang akan diuruskan pembahagiannya selepas seseorang itu meninggal. Okey. Saya pada hari ini tak nak kongsikan cara mengira. Sebab cara mengira dia agak panjang ya. Jadi maknanya cuma saya nak kongsikan begini secara konsep umumnya macam mana faraid itu berlaku. Okey. Ada satu orang yang telah meninggal. Okey. Jadi maknanya macam mana cara pembahagian hartanya itu? Kalau hibah tak ada, kemudian wasiat pun tak ada, maka pembahagian harta itu pembahagian secara faraid. Iaitu faraid ini maknanya ada bahagian-bahagian dia. Contoh katakanlah bapa akan dapat bahagian dia. Ada anak lelaki, maka harta itu jatuh kepada anak lelaki dan anak perempuan. Kalau tak ada anak lelaki, mana anak perempuan saja, harta itu akan berkait dengan makcik-makcik ataupun adik-beradik si mati. Mana adik-beradik perempuan dan sebagainya. Ada perbahasan-perbahasan dia. Jadi maknanya kalau meninggal, seseorang meninggal, hari ini satu orang meninggal, macam mana cara nak buat? Jangan panik, pergi kepada Jabatan Agama Negeri masing-masing yang dekat. Ataupun mahkamah syariah yang berdekatan dengan kita, kita minta nasihat. Nanti pegawai di mahkamah syariah akan mohon atau minta kepada kita senaraikan apa waris-waris yang ada. Anak berapa orang, laki ada tak, mak lagi, ayah lagi ada tak, maknanya minta semua waris-waris si mati itu. Maka mereka akan kirakan, okey, apa harta yang ada, rumah, tanah, duit dalam bank mungkin, ataupun harta-harta yang maknanya yang nak dibagikan, dia minta semua senarai-senarai, maka dia akan tolong kirakan. Jadi maknanya nanti abang dan anak perempuan dengan anak lelaki sebagai contoh untuk mudah saja 2:1. Jadi katakan ada anak lelaki, maka dia akan dapat 2 bahagian, nisbah 1 bahagian bagi anak perempuan. Jadi mana dia boleh tolong kirakan. Jadi jangan panik, jangan rasa macam nak buat ni dan sebagainya. Rujuk Jabatan Agama Negeri masing-masing ataupun mahkamah syariah untuk mudah untuk ditolong kirakan. Okey. Kemudian katakan kita hari ini okeylah, kita hari ini tak nak pembahagian harta secara faraid, maka kita redha bi redha. Maknanya dengan sama-sama kita redha, kita nak bagi sama rata antara adik-beradik. So macam mana cara dia? Semua adik-beradik kena menyatakan keredaan. Bagusnya praktis sama sekarang sama juga. Letakkan satu surat, adik-beradik semua ada nama-nama dia, salinan IC dan sebagainya. Maka dengan ini kami adik-beradik sepakat. Kami sepakat semua membagikan apa juga harta yang ada kepada secara sama rata. Maknanya sama rata, yang tak nak pembagian-pembagian saya, adik perempuan ke laki sama rata. Dan kalau semua waris-waris bersetuju, maka harta itu boleh dibahagikan secara redha bi redha atau secara sama-sama meredai. Ada yang melepaskan, mungkin abang tadi dia dapat lebih 2:1, tapi abang melepaskan hak dia kepada adik perempuan dia. Pada adik perempuan dapat 1 bahagian, dinisbahkan 2 bagi anak lelaki. Tapi maknanya dengan redha ataupun dengan sama-sama persetujuan bersama, maka anak ini dibagikan secara sama rata. Ibu-ibu, kakak, tuan-tuan muslimin dan muslimat yang saya sayangi dan saya doakan dengan kebaikan sekalian. Okey. Jadi apabila kita lihat pengurusan harta dalam Islam, maka kita akan nampak bagaimana indahnya Islam itu dalam menguruskan harta ataupun pertikaian-pertikaian jika berlaku. Dan kalau praktis di maknanya mahkamah syariah kita pada hari ini, maka semuanya nanti akan dibantu untuk dikira. Mahkamah syariah adalah satu institusi yang akan membantu segala urusan-urusan yang berkaitan dengan umat Islam. Saudara penonton yang saya sayangi sekalian, sebagai kesimpulan dia, Islam suruh kita mencari harta dengan sebaik-baiknya sebab kita adalah khalifah di muka bumi. Jadi maknanya dengan mencari harta yang sebaik-baiknya, sebanyak-banyaknya, maka banyak benda kita boleh buat. Kita boleh infak, kita boleh sedekah, kita boleh maknanya bagi hibah dan sebagainya. Tapi kalau tak sempat, ada sistem yang Islam ajarkan, iaitu secara wasiat ataupun faraid. Ada faraid itu ada pembahagian-pembahagian dia, dan juga ada bila dah dapat faraid, maka adik-beradik secara muafakat sama-sama nak membagikan sama rata, maka semua akan dapat bahagian secara
sama rata, yang sama-sama meredai melepaskan hak masing-masing ataupun mengambil hak masing-masing. Saya mengucapkan jutaan terima kasih kepada penerbit, kepada kru yang bertugas yang menjayakan majlis yang mulia pada kesempatan yang berbahagia ini, juga kepada penaja kita. Rancangan kita ini dibawakan oleh ASNB, dan ASNB ini membuka peluang kepada para pelabur untuk melabur sambil beramal. Wakafkanlah unit amanah anda untuk manfaat yang berkekalan. Untuk info lanjut, boleh lawati www.asnb.com.my. Salam ceria daripada saya. InsyaAllah banyak umur, murah rezeki. Kita jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.